السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Wisyahul Afrah wa Isbahul Falah. Kalau kitab Jawi muka surat 3 baris 15 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, فأركان الإسلام خمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. Betul lah. Wa tuqima atau pada antashhada. Jadi sama perbahasan yang pertama, bab yang pertama, iaitu bab pada menyatakan rukun Islam dan rukun iman. Kita dah bincang dah semua ni dalam kitab Misbahul Munir sebenarnya. Cuma ni dia ulang semula lah. Biasalah dalam kitab fiqh ni tak terlepas juga daripada tauhid yang akan bubuh juga walaupun sedikit. Kerana syarat sah ibadat ialah sah tauhid. Maka sekarang ni masuk lagi dia kata musannif, maka bermula rukun Islam itu 5 perkara. Ni sepakat. Tak ada kata 4, 3, 6, tak ada. Pakat kata 5 lah. Tu disebut dalam kitab Syarah Safinatun Najah ada. Kitab Safinatun Najah, sini ada baca tak silap. Depan tu dia ada rukun Islam. Disebut secara umum lah rukun Islam. Budak-budak tadika pun tahu. Dah kita ada orang tua apa? Mengaji lebih lagi. Lepas pada ni akan bincang rukun Islam. Rukun Islam apa dia? Satu je, sembahyang. Kalau syahadah tu dah bincang dah tauhid, sudah lah. Lepas tu nanti akan datang baca kitab fiqh yang ada puasa zakat pula. Puasa zakat pula. Ni dalam kitab ni hanya taharah dan sembahyang saja. Tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji. 5 perkara. Apa tu? Iaitu 5 perkara. Bahawa engkau mensaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembahkan dengan sebenar Tuhan melainkan Allah. Nukta. Itu syahadah. Tu kalimatus syahadah. Bila sebut kalimatus syahadah, dia himpun dua. Pertama mengaku Allah Tuhan, yang kedua mengaku Nabi tu Rasul, Muhammad tu Rasul, Nabi SAW tu Rasul. Tu kalimatus syahadah. Kalau la ilaha illallah sahaja, asyhadu an la ilaha illallah sahaja, itu dia panggil kalimatut tauhid. Kalimah yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi kalau gabung dua-dua tu dia panggil kalimatus syahadah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.
Soalan, dah kenapa kata Muhammad pesuruh Allah, kenapa tak kata Isa? Adakah kita menafikan Isa, Musa, Adam? Kenapa tak sebut semua? Wa anna Adama wa Nuhan wa ila akhirih sampai Muhammad wa Rasulullah. Kenapa tak begitu? Tamanya panjang lah. Tarik nafas kot nak baca. Panjang sekali mau syahadah. Sedangkan dalam Islam ni, dalam Quran, dalam hadis ni, kalau lebih ringkas lebih bagus. Jadi sebab apa Muhammad? Tamanya ialah dia tu khatamun nabiyyin, penutup segala nabi. Maka apa yang dibawa datang oleh Nabi SAW semua percaya. Jadi apa yang bawa datang oleh Nabi? Nabi cerita pasal Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, semua percaya lah kau lah. Bukan makna kita kata Nabi Muhammad pesuruh Allah, hak lain nafi, bukan. Ni ada ni jalan sesat ni di Malaysia. Kenapa kita tak kata wa anna Adama wa Nuhan wa Idrisa sampai Muhammad tu Rasulullah? Kenapa Muhammad je? Ni tak faham ni, tu belajar, tu kena belajar tauhid. Ini tak faham dia Muhammad Rasulullah tu apa dia. Muhammad Rasulullah tu termasuk sifat-sifat Rasul. Masuk sekali Nabi Muhammad dan segala Rasul-Rasul, sama ada disebut dalam Quran ataupun tidak. Nabi-Nabi yang disebut dalam Quran ataupun tidak, masuklah ke tu dalam Muhammad Rasulullah. Tu. Kemudian kata dia, iaitu kalimah syahadah tu, mengucap dua kalimah syahadah. Itulah dua kalimah tu. Kalimah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kalimah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu dua kalimah syahadah. Tu syarat sah untuk seseorang itu Islam. Kalau dia tu kafir lah. Adapun kita yang dah Islam ni, selain daripada sembahyang, mazhab Syafi'i sunat saja bersyahadah. Mazhab Maliki wajib bersyahadah seumur hidup sekali. Yang lain daripada sembahyang. Adapun dalam sembahyang wajiblah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau sebelum tidur ke, kita baca syahadah semula, takut kita kafir tak sedar ke mana. Kalau kita kafir sekalipun tak apa sedar, kurang-kurang kalau ke syahadah tu ada Islam tu. Ni kita beramai-ramai tak pernah syahadah langsung, tiba-tiba mati rupanya kafir. Wal-iyadu billah. Dan engkau mendirikan sembahyang. Mendirikan dengan makna melaksanakan sembahyang. Sembahyang dengan makna rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Sembahyang itu tidak dipanggil sembahyang kalau tak ada rukun. Kalau kita tak melaksanakan satu rukun je, tak panggil sembahyang. Dia panggil rupa dia sembahyang, tapi tak sembahyang lah. Lepas tu dia panggil kalau kita buat sembahyang 4 rakaat tak ada rokok, sembahyang tak sembahyang dia panggil. Dia panggil tak sah sembahyang. Bila tak sah sembahyang, mana tak sembahyang lah. Tu maksud dia. Begitu juga bila kita nak buat rukun-rukun sembahyang ni, mesti ada syarat dia. Syarat ni sebelum sembahyang, syarat sah atau syarat wajib. Cumanya bila sebut syarat dalam kitab fiqh, syarat sah bukan syarat wajib. Kalau syarat wajib tu maklumlah, Islam, baligh, berakal. Tu tak apa tu, mudah ya. Yang syarat sah banyak. Dalam kitab ni akan sebut syarat sah, rukun dan sebagainya. Kemudian kata dia, dan engkau memberi zakat. Beri zakat apa ni akan datang ni, zakat fitrah. Kalau dia ada harta, zakat harta. Dia ada emas, zakat emas perak. Dia ada ternakan, zakat ternakan. Dia ada apa lagi? Macam-macam lah. Ada kambing, zakat kambing. Ada unta, zakat unta. Ada lembu, zakat lembu. Hak ternak ni. Kalau tanam buah tamar, kena zakat. Buah tamar. Kalau selain daripada buah tamar, tak kena zakat lah mazhab Syafi'i. Buah besar mana sekalipun, kelapa sawit ke apa benda, tak payahlah nak mampu sekalipun, tu tak wajib zakat kalau mazhab Syafi'i lah. Kecuali kalau sebahagian negeri dia ambil fatwa mazhab lain, dia kata wajib juga. Tu buat macam mana? Macam negeri Perak tak silap, dia kata wajib. Mana tu bukan mazhab Syafi'i dia ambil tu. Yang mazhab Syafi'i dan dikritik lah dengan tu. Mazhab Syafi'i dua ya. Tamar dengan anggur, hak tu je kena zakat. Hak lain tak ada. Hak lain tu banyaklah macam mana pun tak kena zakat. Tu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi baru semua buah semua kena zakat belaka. Tanamlah buah apa, buah apple ke, buah anggur ke, buah tembikai ke, wajib zakat. Tu mazhab Hanafi. Tu.
Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan puasa Ramadan. Ni akan datang ni puasa Ramadan. Ni rukun Islam. Mana kalau tak ada puasa Ramadan, tak ada Islam pada dia. Tak ada Islam dengan mana tidak sempurna Islam dia. Puasa Ramadan. Dan haji engkau akan Baitillahil Haram. Dekat Baitullah, bukan kat Mesir. Ayah pi bukan. Ini Baitullah, Baitullah kat mana? Kat Mesir. Tak ada. Cari mana kitab pun tak ada Mesir. Haji engkau akan Baitillahil Haram. Sebab apa haram? Adakah haram hukum dia? Bukan. Haram sini ialah tanah Baitullahil Haram. Haram sini haram perang waktu bulan-bulan yang haram. Tu dia panggil Baitullahil Haram tu. Dia ada 4 bulan yang haram berperang dalam Islam. Itu antaranya haram. Sini Baitillahil Haram ni, haram sini ialah orang kafir tak boleh masuk Baitullah. Dia orang Islam saja. Orang kafir tak boleh. Jadi haram-haram ni di tanah suci haram Mekah Madinah tu tak boleh perang 4 bulan di bulan-bulan yang haram perang, dan juga haram di sini mana orang kafir tak boleh masuk. Tu haram Baitullahil Haram. Masuk tu jika kuasa engkau berjalan kepada Baitillahil Haram. Dah kena berjalan kau, kita ni pakai terbang. Ni berjalan ni makna cara untuk pergi sana. Dia ada syarat lah macam-macam lagi. Mampu untuk pergi sana dengan kenderaan, ada nafkah yang cukup untuk isteri dan anak-anak kalau kita tinggalkan. Kalau dalam perjalanan tu sejahtera, aman daripada musibah, aman daripada peperangan. Kalau kita sihat, tu semua dalam masalah. Kalau dia kuasa, tu mampu situ. Banyak tu. Mampu dari sudut nafkah, mampu dari sudut kenderaan, mampu dari sudut perjalanan, mampu dari sudut keamanan. Mampulah kau. Semua tu settle, baru boleh pergi. Kalau tak boleh. Jadi sini disebut haji ya, dah umrah lah ke mana? Umrah pun wajib juga. Dalam mazhab Syafi'i, haji dan umrah wajib seumur hidup sekali. Mazhab lain sahaja haji wajib, umrah sunat. Ni ada juga mengajar. Umrah tu tuan-tuan sunat je, tutup aurat tu wajib. Tu mengarut belaka. Dua-dua wajib belaka. Wa arkanul imani habila. Wa arkanul imani sittatun, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrih. Dan rukun iman itu 6 perkara. Hak ni semua dalam Misbahul Munir dah. 6 ni. Jadi sebut je lah. Iaitu akan Allah dan segala malaikatnya, malaikat Allah. Pertama Allah. Macam mana nak beriman dengan Allah Ta'ala? Sifat 20 yang kita belajar satu kitab tu. Tu beriman pada Allah. Ambil masa 2 tahun 4 bulan. Itulah beriman pada Allah. Lepas tu malaikat pun ada sebut juga dalam tu. Malaikat kita tersebut dalam Misbah Munir tu, Mikail, Israfil, apa semua tu. Dia bukan lelaki, dia bukan perempuan, dia bukan khuntha, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak bernafsu, dia berakal, dia hamba yang paling taat, tabiat dia taat saja, tidak ada maksiat. Tu semua tu. Tu dalam Misbah Munir belaka tu. Tu maksud beriman pada malaikat. Dan segala kitabnya kitab Allah. Kitab Allah tawakuf atas pandangan mu'tamad. Wallahu a'lam hakikat dia berapa. Maka kita kena i'tiqad secara umum banyaknya kitab Tuhan tu. Kitab Tuhan banyak mana? Wallahu a'lam. Tu pandangan mu'tamad. Pandangan yang masyhurnya macam kita dalam kitab-kitab Jawi sebut 104 kitab. 100 suhuf 4 kitab. Taurat, Injil, Zabur, Quran. Tu beriman dengan kitab pula. Jadi beriman dengan kitab dengan mana? Tak boleh engkar salah satu daripada kitab-kitab tu. Hatta tak boleh engkar huruf Quran sekalipun tak boleh. Engkar huruf Quran kafir dalam kitab perukunan sebut. Dan segala rasulnya Rasul Allah. Hak ni pun dalam Misbah Munir lah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 4 tu. Sifat-sifat Rasul yang kita bahas tu. Itulah maksud beriman kepada segala Rasul. Selesai lah. Dan hari yang kemudian ni hari kiamat. Kemudian ni terjemah pada akhir lah. Awal tu terdahulu, akhir kemudian. Jadi kita Jawi pun terjemah hari yang terkemudian.
Dah kita pun baca-baca, kemudian kok mana? Kemudian ni esok hari lah. Esok bila? Esok sungguh lah. Bukan, akan datang lah. Wallahu a'lam lah. Tu hari kiamat, yaumul akhir. Sebab apa? Siang dan malam. Tak ada dah masuk syurga pas ni waktu malam, waktu siang tak ada. Habis waktu tu habis dah. Waktu malam siang tu habis. Tu dia panggil hari akhir. Hari akhir apa? Akhir padanya siang dan malam. Mana ada dah pada mahsyar 4000 tahun. Ni waktu siang ke malam? Tak ada tanya dah. Matahari tegak atas kepala dah. 20, kalau 4000 tu 4000 tahun lah tegak atas kepala sejengkat matahari tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mana dia? Segala rasul hari kiamat. Dan dengan qadar kebajikannya, kebajikan Allah, bukan. Dan dengan qadar ni takdir lah. Kebajikannya, kebajikan qadar, dengan makna baiknya takdir Allah, dan kejahatannya, kejahatan qadar, yakni jahatnya, kejahatan itu jahatnya qadar Allah itu. Qadar ni takdir Tuhan. Jadi rukun yang keenam ni amat penting, sebab tu diasingkan. Kalau ikutkan qada qadar ni masuk dah beriman pada Allah tu, iaitu dalam bab kudrat Tuhan tu. Itu rubahah perbuatan Tuhan lagu mana, perbuatan makhluk lagu mana. Ni qada qadar berkaitan perbuatan dan kehendak Tuhan. Jadi dia seolah-olah satu benda yang penting sehingga diasingkan daripada beriman pada Allah Ta'ala. Ahli sunnah wal jamaah, qada dan qadar, baik atau buruk, semua daripada Allah. Cuma cakapan ada kita, baik daripada Allah, buruk daripada diri sendiri, saya sendiri. Tu cakapan ada. Beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata, Allah Ta'ala tidak berkehendak benda jahat. Allah Ta'ala berkehendak benda baik sahaja. Yang jahat daripada kita berlaku. Yang baik tu Allah. Dia kata di sebelah hakikatnya begitu. Kita tak, kitanya i'tiqad semua daripada Allah. Jadi baik buruk semua Allah Ta'ala tentu dan Allah Ta'ala takdirkan. Cuma cakapan adanya baik daripada Allah, buruk daripada diri saya sendiri. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan wajib atas seorang pula bahawa mengetahui akan aqaidil iman, tambatan iman. Ni pun misbahul munir lah ni. Habis lah tu. Wajib mana semua sifat 20 dan segala sifat Allah Ta'ala secara umum wajib kita sabit pada Allah Ta'ala kalau tu sifat kesempurnaan. Wajib kita nafi segala sifat kekurangan. Tu secara umum. Secara khususnya, lemah tak ada di Tuhan, tergagah tak sabit di Tuhan, bisu tak ada di Tuhan, tuli tak ada di Tuhan. Itulah. Tu tak ada belaka tu. Tuhan mustahil. Tu pun kita dah lalu dah. Dan iaitu segala aqaidil iman, tambatan Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat 20 itulah kalau yang tafsir secara terperinci. Wujud qidam baqa mukhalafah lil hawadith qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah udra irada ilmu hayat sama basar kalam kaunuhu sampai habis. Kemudian kata dia 20. Benda tu. Elak jangan bunuh aku lagi. Segala yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil, yakni mustahil pada akal, atasnya atas Allah, lemah, bisu, tuli. Itu pun wajib i'tiqad. Wajib i'tiqad tak ada di Tuhan. Bukan wajib i'tiqad ada di Tuhan pula. Ni belajar buat tembakau apa ni? Tembakau susah tak? Sudah. Takut terbakar lah, meletup kan mampu. Kita tak sedia nak mati lagi ni. Aduh lah. Apa tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Segala sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala, yang ni mustahil pada akal atas Allah Ta'ala, dengan makna apa? Dengan makna tak boleh sabit di Tuhan. Sifat lemah, sifat tergagah, sifat bisu, baharu, tu semua tak ada. Tu semua tak sabit dan tak ada di Tuhan. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang harus pada haknya, pada hak Allah Ta'ala. Jadi sifat harus ni satu je.
Kita dah bahas dah pada Misbahul Munir tu. Sifat Allah Ta'ala yang harum ni satu sahaja, iaitu sifat apa yang harum ni? Iaitu Allah Ta'ala boleh buat, boleh tak buat. Allah Ta'ala boleh buat sesuatu, boleh tak buat sesuatu. Itu harus pada hak Tuhan. Air benda? Tadi bunyi belakang dah apa? Aduh, ada jin ganggu Kawakan tu. Tu harus pada hak Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala boleh buat, boleh tak buat. Tu maksud harus. Bukan maknanya Allah boleh bersifat sekian, Allah boleh tak bersifat sekian. Bukan gitu faham dia. Harus pada hak Allah ni, mana Allah boleh buat sesuatu, boleh tak buat sesuatu. Ni dari sudut perbuatan. Satu je sifat harus bagi Allah. Tu wassalam. Itu pun wajib i'tiqad dari sudut kenabian. Allah dan Rasul-Rasul ni mesti dia itu benar, mesti dia itu menyampaikan segala benda yang Allah suruh sampai, mestilah dia itu bijak, mestilah dia itu amanah. Tu sifat Rasul, hak wajib. Tu wajib sini bukan makna Rasul buat dapat pahala. Wajib sini makna tak boleh terima akal dia tu khianat. Tak boleh. Tu dan yang mustahil atas mereka itu Rasul. Mustahil mana? Allah Rasul-Rasul ni tidak sembunyi kita menafikan Rasul-Rasul ni khianat. Kita menafikan Rasul-Rasul ni menyembunyikan sesuatu. Kita menafikan Rasul-Rasul ni bodoh. Tu mustahil. Jadi mustahil ni bodoh. Bodoh, menyembunyikan, khianat. Tu semua mustahil. Hak tu kita nafi. Dan yang harus pada hak mereka itu Rasul. Mana? Iaitu bersifat dengan segala sifat manusia. Dia pergi pasar, dia bining, dia minum, dia makan. Tu semua sifat manusia lah. Tu harus bagi dia. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, maka wajib bagi Allah. Bila kata Allah Ta'ala, kita wajib i'tiqad benda yang wajib pada akal, benda yang mustahil kita nafi, benda yang harus kita wajib i'tiqad. Maka dia kata dia kata apa? Maka wajib bagi Allah, yakni wajib pada akal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala 20 sifat. Ini atas jalanan ulama Asy'ariyah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada metodologi, cara lain nak faham Allah Ta'ala, nak faham sifat Tuhan dan sebagainya yang lain bersifat 20, kalau ada sila. Kalau ada tapi tak betul, tak boleh. Dia ada tapi dia menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, tak betul. Jadi ni caranya 20 sifat. Ada yang belajar 13 sifat, ada yang belajar 24 sifat. Kalau 13 sifat Imam Abu Hasan Asy'ari, kalau 24 sifat dia Maturidiyah. Ni 20 sifat Asy'ariyah lah. Semua sifat berlaku. Iaitu sifat 20 tu wujud. Dia tak terjemah dah, sebab sepatutnya dah belajar dah. Jadi tak terjemah lah. Wujud ke apa dia? Ada. Mana Allah Ta'ala mesti ada. Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sifat ada, seperti mana kita bersifat ada sekarang ni. Tu dan qidam, mana sedia, sejak sedia kala lagi Allah ada. Dan baqa, mana kekal, selama-lamanya, abadi, azali dan abadi. Allah ada selama-lama dan selama-lama. Sejak dulu azali sampailah bila-bila Allah Ta'ala tidak boleh mendatangi, tiada, tak boleh. Tak boleh Allah ni tiada. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, Allah Ta'ala bersalahan dengan segala perkara yang baru, yakni dari sudut zat, sifat dan perbuatan. Zat Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, sifat Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Perbahasan detail dulu dah. Dan qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi makna dua. Pertamanya, la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Tak berhajat kepada zat untuk ada Allah, dan tak berhajat kepada pencipta untuk menciptakan dia. Itu maksud qiyamuhu binafsihi.
Dengan mana Allah Ta'ala ada bukan macam hijau ada di dinding. Kalau dia berhajat pada zat, kalau gitu Allah bukan zat lah, Allah sifat lah gitu. Bukan. Dan Allah Ta'ala tak berhajat kepada pencipta untuk ada dia. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada pencipta untuk adakan dia, mana Allah baru. Bila Allah baru, tak ada lah sifat qidam baqa' tu. Tu. Dan wahdaniyah maknanya esa. Yang ni esa juga pada perbuatan, pada sifat dan pada zat. Sama ya. Esa pada zat dengan makna tak ada zat lain selain Allah. Esa pada zat dengan makna zat Allah tidak bertulang, tidak berdaging, tidak bersusun. Esa pada sifat dengan makna sifat-sifat Allah yang banyak ni satu belaka. Allah ada satu kudrat, satu kalam, satu iradat. Esa pada sifat dengan makna tak ada zat lain yang sama sifat dengan Tuhan. Esa pada perbuatan dengan makna tak ada selain daripada Allah yang buat perbuatan macam Tuhan. Tu semua esa tu. Tu detail lah dalam kitab Misbahul Munir dulu. Tu. Maka ini wujud sampai wahdaniyah ni 6 sifat. Noktah. 6 sifat lah, takkan 7 pula. Yang pertama daripada 6 sifat itu sifat nafsiyah. Sifat hak dibangsakan pada diri zat. Sifat yang dibangsakan pada diri zat. Sifat yang dinisbahkan pada diri zat. Apa dia? Iaitu wujud. Sifat wujud. Sifat ada tu dipanggil sifat nafsiyah. Satu ni je. Sebab bila kita kata Zaid ada di surau, apa yang kita terbayang pada kata ada Zaid di surau, mana tubuh dia. Tu kata nisbah pada diri tu. Bila kata ada, nisbah pada diri seseorang. Allah ada, mana nisbah kepada zat Allah, dia tu ada. Tu dia panggil sifat nafsiyah. Sifat yang dinisbahkan kepada diri zat. Dan yang 5 kemudian daripada sifat wujud itu sifat salbiyah. Salbiyah ni ternafi lah. Makna bagi salbiyah ni ialah ternafi. Contoh qidam. Qidam maknanya sedia. Apa sedia? Ternafi baharu. Tu maksud dia. Baqa artinya kekal. Apa makna kekal? Ternafi binasa. Tu maksud dia. Botak, apa botak? Ternafi rambut. Tu salbiyah tu. Duk salbiyah nama puan dulu. Nama puan dulu, nama apa? Salbiyah. Sudah. Ada nama puan dulu, Faridah. Kitab Faridah mengaji. Mengaji kitab Faridah apa jadi nama? Sekarang tak ada dah jumpa nama Faridah ni zaman dulu Faridah lah, Salbiyah lah. Wujud tak ada ma'ani ma'nawiyah. Anak pertama nafsiyah, anak kedua salbiyah, anak ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Cukup sifat 20. Baru. Tu sifat salbiyah. Contoh asa apa dia? Wahdaniyah makna apa? Maknanya asa. Apa asa? Ternafi berbilang. Tu lah salbiyah. Ternafi gitu. Makna dia tu kena pada ternafi dia panggil. Botak ternafi rambut. Botak ni maknanya ialah tak ada rambut. Tu makna dia. Lelaki tu maknanya tak perempuan. Perempuan tu maknanya tak lelaki. Tak tu makna dia. Jadi maknanya kalau tak gitu, tu dia panggil salbiyah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian wajib bagi Allah Ta'ala 7 sifat, yakni wajib pada akal bagi Allah, sabit bagi Allah Ta'ala itu 7 sifat. Dinamakan 7 sifat itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni asal daripada maknaya ni ma'ani. Ma'ani ni makna sifat yang ada. Sifat dia tu ada. Sifat tu ada macam hijau ni ada tak? Ada. Lembut ada sebab kita boleh rasa. Busuk ada sebab kita boleh hidup. Masin masam ada sebab kita boleh rasa dengan lidah. Tu semua ada belaka tu. Sifat belaka tu. Ni sifat ma'ani. Itu sifat ma'ani makhluk. Ni sifat ma'ani Tuhan. Tu Dan iaitu sifat ma'ani kudrat. Kudrat lah, berkuasa. Dengan sifat berkuasa, Allah berkuasa.
Dan iradat maknanya berkehendak, dengan sifat berkehendak Allah berkehendak. Mudah-mudah tu kita syarak. Hak lain semua dekat Misbah Munir tu lah. Dan ilmu makna pengetahuan, dengan sifat pengetahuan. Allah tahu apa? Allah mengetahui segala perkara yang wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Dulu. Dan hayat makna penghidup, dengan sifat penghidup. Allah hidup. Tapi jaga-jaga, jangan kita kata Allah berhajat pada sifat ma'ani baru hidup. Bukan. Tu tak boleh tu. Kita kata begitu, bahasanya begitu, bahasa majas dia panggil. Untuk nak faham sifat tu ada di Tuhan tu ya. Bukan nak kata Allah Ta'ala berhajat kepada kudrat baru Allah boleh buat. Allah Ta'ala berhajat kepada iradat baru boleh kehendak. Bukan gitu. Tak boleh kata gitu. Dan samak ni pendengar, dengan sifat pendengar. Allah boleh dengar. Allah dengar apa? Allah dengar segala benda yang ada. Benda yang ada lah, sama ada meja ke, manusia ke, Allah dengar. Dengar sini bukan dengar suara. Kita tak faham, kita kata dengar meja. Meja ada suara ke? Itu suara tu ada juga. Meja pun ada. Jadi kita tak nak faham lagu mana Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengar akan meja. Tak faham. Sebab tu bahasanya ialah nyata di sifat pendengaran Tuhan. Meja tu apa? Gitu je. Bukan makna Allah dengar meja, dengan makna Allah mendengar suara meja. Kepala otak dia. Ada orang syarah itu yang baik-baik. Tu dia panggil ikut kepala otak negeri. Kok mana pula suara ada meja? Dia kata suara ada meja, yang mana suara tu kita tak dengar, Allah je dengar. Lagi merepek. Suara. Macam tu semua setiap benda yang ada ni ada suara belakang. Mana tangan kita ada suara, spek mata ada suara, serban ada suara, semua kita tak dengar. Bukan gitu. Sebab tu kita tak nak faham macam mana mendengar serban. Tak tahu. Apa? Sebab kita kata dengar ni suara ya. Allah Ta'ala buka hijab pada makhluk hanya mendengar suara. Tidak mendengar warna. Tak dengar warna. Melihat bolehlah warna, tapi dengar warna tak tahu dah macam mana dengar warna. Tapi Allah Ta'ala dengar warna, kerana warna itu ada. Dengan mana apa dengar warna? Dengan mana nyata di sifat pendengaran Tuhan. Warna tu apa? Nak fikir atas lagi tak boleh dah. Tak faham. Tu ya. Sama sifat basar pendengar, pelihat. Allah Ta'ala melihat suara. Allah Ta'ala melihat suara dan mendengar suara. Allah Ta'ala melihat warna dan tu lagi lah kita. Lagi jelas sebut. Allah Ta'ala dengar dan lihat sifat ma'aninya sendiri. Adakah sifat ma'ani Tuhan berbunyi? Berdengung tu. Boleh bunyi pula. Jadi kita hanya boleh faham dengar tu dengan suara sebab kita hanya mendengar suara. Dan boleh lihat tu benda yang berwarna dan berjisim sahaja. Kalau dengar busuk tak tahu dah. Kalau melihat busuk tak tahu dah. Allah Ta'ala melihat dan mendengar busuk kerana busuk tu ada. Allah Ta'ala melihat dan mendengar kasar kerana kasar tu ada. Cuma hakikat ke mana? Wallahu a'lam. Habis. Dan kalam artinya perkata, dengan sifat perkata. Allah boleh kata. Allah kata apa? Allah berkata-kata benda yang wajib, benda yang mustahil, benda yang harus. Qul huwallahu ahad. Itu wajib. Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Itu wajib. Allah Ta'ala tak beranak dan tak diberanakkan. Apa lagi? Khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala cipta langit dan bumi. Itu harus. Allahu thalithu thalathah. Allah itu salah satu daripada tiga Tuhan. Itu mustahil. Itu semua disebut dalam Quran. Itu Allah Ta'ala sebut Quran tu dengan sifat perkata dia. Itu sifat ma'ani Tuhan. Kemudian 7 sifat lagi dinamakan dia, dinamakan 7 sifat yang ni selepas daripada ma'ani dinamakan ma'nawiyah.
Dan iaitu sifat ma'nawiyah tu melazimkan bagi 7 sifat yang pertama. Yang pertama ni maknilah, mana melazimi. Bila kata ada sifat berkuasa, mana maknawiyahnya ialah keadaan Allah yang bersifat berkuasa. Gitu lah. Ya gitu. Allah Ta'ala ada sifat berkehendak, maka keadaan Allah yang bersifat berkehendak, itu maknawiyah. Sifat ma'ani hayat, sifat maknawiyahnya keadaan Allah bersifat berhidup. Sifat ma'aninya perkata, maknawiyahnya keadaan Allah yang bersifat dengan sifat perkata. Gitu lah. Kita dah bahas dulu maknawiyah ni maksud dia ialah sifat ma'ani ada di Tuhan. Itu maknawiyah. Ma'ani itu lain, maknawiyah tu ma'ani itu di Tuhan. Itu maknawiyah. Sifat ma'ani satu, maknawiyahnya ialah sifat ma'ani itu di Tuhan. Itu maknawiyah. Macam warna hijau tu ma'ani. Hijau ada di dinding, itu maknawiyah. Tu habis Dan iaitu maknawiyah kaunuhu qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Itu sifat berkudrat ada di Tuhan, sifat iradat ada di Tuhan, sifat ilmu ada di Tuhan, sifat terhidup ada di Tuhan, pendengar ada di Tuhan, pelihat ada di Tuhan, perkata ada di Tuhan. Itu maknawiyah. Habis tu sifat wajib. Habis lah. Nak detail dulu kita bahas dah 2 tahun 4 bulan. Kemudian dan mustahil pada hak Allah Ta'ala. Hak ni mana zat. Dari 20 sifat, yang ni lawan bagi 20 lah. Kalau dia hurai 13 sifat, lawan pun 13. Kalau dia hurai 24 sifat, lawan pun 24. Kalau dia kata Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, lawannya tidak bersifatnya Allah dengan sifat kekurangan. Itu ya. Kalau dia lawan dia, kalau dia sebut secara terperinci sifat tu, lawan pun terperinci lah. Kalau umum lah. Itu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan iaitu 20 sifat tu segala lawan 20 sifat yang tersebut, yang tadi tu lah. Kias sendirilah. Mana contohnya? Tiada, baharu, binasa, sama dengan makhluk. Allah berhajat pada tempat, Allah berhajat pada pencipta, Allah berbilang, Allah lemah, Allah tergagah, Allah jahil, Allah mati, Allah bisu, Allah buta, Allah bisu, Allah bisu lah, Allah tuli. Itu mustahil, tak sabit di Tuhan. Tapi boleh sabit di kita lah, kita makhluk. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan harus pada haknya, yakni pada zat Allah itu, berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia, meninggalkan tiap-tiap mungkin. Meninggal mungkin ni makhluk lah. Allah Ta'ala boleh buat zaid, boleh tak buat zaid, itu harus. Allah Ta'ala boleh buat Ahmad, boleh tak buat Ahmad. Allah Ta'ala boleh buat bumi, boleh tak buat bumi, boleh tak kau. Allah Ta'ala nak hancurkan bumi boleh, nak staykan bumi boleh. Allah Ta'ala nak hidupkan kita lagi atau nak matikan sekarang, boleh pula kau. Itu harus. Dan wajib baginya, bagi Allah, tiap-tiap kamal, yakni sifat kesempurnaan yang layak dengan zatnya, zat Allah. Sifat kesempurnaan yang layak bagi zat Allah, itu ada sabit Tuhan. Mana sifat-sifat yang tak layak bagi Allah, yang mustahil, itu tak ada dan tak sabit, tak sungguh di Tuhan. Sifat lemah, sifat bisu, sifat tuli, itu semua tak ada tu. Baharu, binasa, sama dengan makhluk, itu tak sabit dengan Allah Ta'ala. Zatnya, zat Allah tu yang maha mulia, tu dia panggil Zatullahul Aliyah, yang maha tinggi, maha mulia. Zatuhul Aliyah, yang maha tinggi, maha mulia. Dan mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala itu, segala kekurangan, yakni segala sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan bagi Allah Ta'ala. Seperti tadi, sifat macam makhluk ke, sifat berbilang ke, itu semua itu mustahil. Kita dah bahas dah dalam Misbahul Munir. Dan wajib bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, ini wajib pada akal juga, mesti sabit di Rasul tu sidqun. Arti sidqun benar. Arti sidik benar.
Apa makna benar? Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul lain tidak akan berbuat bukan. Sidik mana Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan cakapan yang betul, sama ada perkara dunia atau akhirat. Tak pernah bohong, tak pernah nipu, tak pernah cakap bohong walaupun lawak sekalipun. Itu benar. Dan amanah, arti amanah kepercayaan. Ni maksud dia ialah Nabi dan Rasul tidak melakukan maksiat, sama ada haram atau makruh atau khilaful aula. Tu dia tak buat. Yang dia buat wajib dan sunat sahaja. Kalau benda harus dia buat, tapi jadi sunat sebab niat dia. Dia makan tu niat ibadat jadi sunat. Itu maksud amanah. Dengan makna Nabi SAW dan Nabi-Nabi lain tak pernah buat maksiat, sama ada haram ke, makruh ke, atau khilaful aula. Khilaful aula ni lebih rendah daripada makruh. Itu khilaful aula. Contohnya apa khilaful aula? Contoh dia apa nama? Contohnya ambil air zam-zam cuci najis. Kita cuci najis, cuci berak dengan air zam-zam. Tu khilaful aula. Tak haram ambil khilaful aula. Tak silapnya itu khilaf antara makruh dengan khilaful aula. Tak silap lah. Tu contohlah khilaful aula. Antara khilaful aula lagi tak baca doa iftitah. Tu khilaful aula. Tu. Hari Nabi dan Rasul tak buat benda haram, tak buat benda makruh, tak buat benda khilaful aula. Kemudian kata dia dan fatanah, arti fatanah cerdik dan bijaksana. Makna Nabi dan Rasul tak bodoh lah. Kalau dia bodoh tak ada lah suruh jadi Rasul. Nak tentang musuh, nak berhujah dengan musuh ni mesti cerdik, mesti pandai berdebat. Ni kalau Rasul mesti dia itu cerdik, mesti dia itu bijaksana, pandai. Kemudian seterusnya tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi ay lil makhluqi. Artinya artinya menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu Rasul, dengan menyampaikan barang yang disuruh bagi segala makhluk. Sebab tabligh ni ada 3. Tabligh ni ada tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi, iaitu menyampaikan benda yang Allah Ta'ala suruh sampai. Itu wajib, mesti pada akal, mesti kita terima kata Nabi ni mesti menyampaikan, tak akan sembunyi kalau benda tu Allah suruh sampai. Ada benda yang Allah Ta'ala tak suruh sampai langsung, hanya untuk Nabi saja. Dan ada benda yang Allah Ta'ala beri pilihan pada Rasul, sama ada nak sampai ke tak sampai. 3 tu. Jadi bukan semua benda yang Nabi dapat daripada Allah wajib sampai belaka tak. Ada benda yang Nabi sampai, ada benda yang Nabi tak sampai. Kalau Nabi yang sampaikan tu mana wajib lah, mesti, sebab Allah Ta'ala suruh. Kalau benda Allah Ta'ala kata haram sampai, tak boleh sampai, untuk dia saja, dia tak sampai. Ataupun beri pilihan, sama ada nak sampai, kalau tak mau sampai, tu atas Nabi. Dia nak bagi, dia tak mau bagi, sudah. Kemudian kata musannif, dan mustahil pada hak mereka itu Rasul. Mustahil, yakni mustahil pada akal, tak boleh terima kata mereka tu lawan segala yang tersebut ini. Dengan makna mereka ni bodoh, mereka ni khianat, mereka ni nipu, mereka ni menyembunyikan benda yang patutnya disampaikan pada umat. Tu mustahil atas Rasul dan harus. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.